kembali lagi ke Lepak at Lekopak Podcast. Saya moderator / host anda pada hari ini, Ananda Kuya Burhanuddin, Creative Content Director of Lekopak Production. So hari ini kita ada 3 panel daripada Lekopak Production sendiri, sebab kita akan membincangkan tentang formula animasi Lekopak mendunia. So kita start daripada yang pakai baju biru sebelah kita ni. Boleh introduce diri sikit lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Razuri bin Rosli. Saya adalah salah seorang Creative Director di Lekopak Production. Assalamualaikum, nama saya Syed Nur Faiz Khalid ataupun dikenali sebagai Faizu. Saya pun salah seorang Creative Director di Lekopak Production. Hai, saya Khairul Aimran bin Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Kim. Juga salah seorang Creative Director di Lekopak Production. Jadi bujang dapur lah kita. Kebetulan. Betul. Aduh. Okay, so kenapa kita panggil 3 creative director kita pada hari ni? Sebab diorang ni yang work with a lot of IP, ada yang experience dalam movie, dan juga untuk Kim sendiri pernah jadi animator sebelum jadi creative director. Jadi kita ada banyak zone yang kita boleh bincangkan hari ni. Sebab untuk tengok formula sesuatu animasi tu berjaya, dia bukanlah hanya pada satu sudut. Dia terlibat daripada skrip sampailah kepada pengakhirannya diterjemahkan menjadi satu naskah. Betul. So hari ni kita nak tanya lah, kita nak bincang sikit. Dekat Lekopak Production ni kan, kita mengutamakan skrip. So skrip tu adalah king, story is king. Sampai dekat dalam Lekopak Production ni ada dikatakan yang script writer tu semua untouchable. Okay, so kita anggap benda tu compliment lah. Sebab saya sebagai salah seorang dalam skrip, saya rasa macam betul sebab story is king. Betul. Jadi sebagai creative director, macam mana korang menangani benda tu? Macam mana korang nak discuss dengan department skrip ni? Baik, so saya mula dulu. Sila. Tiba-tiba veto pula. So pada pendapat saya lah, dia bukannya untouchable. Dia basically kalau you guys ada idea yang lebih baik daripada itu, silakan. Tapi selalunya yang di reject ni adalah idea yang lebih kurang daripada itu. So itu yang menyebabkan adanya kata-kata yang mana skrip ni tak boleh tukar lah apalah. Bukan sebenarnya. Kalau ianya lebih bagus, okey je. Ada banyak je pengalaman-pengalaman saya yang kita actually boleh lagi nego dengan skrip, terutamanya daripada segi konten ataupun mekanisma cara. Contohnya macam sekarang tengah buat movie kan, sang kancil lompat daripada buaya ke buaya. So kalau kita ada idea, contohnya boleh tak sang kancil ni, mekanisme ni dia lompat daripada buaya ke buaya, tapi dia ada campuran swing sikit, ada slide sikit supaya benda tu lebih menarik. Boleh. So pada pendapat saya sebenarnya cara kita mengolah macam mana daripada skrip tu visual tu, itu yang lebih penting sebenarnya. Itu keyword untuk creative director, pengolahan atau penyampaian cerita tersebut. So macam kita ada baseline storyline, apa yang kita diberi ataupun apa yang kita dah bincang, dan apa yang buat dia menarik ataupun tak sampai tu adalah penyampaian dia. Kadang-kadang penyampaian dia boleh antar dari segi penyusunan cara penyampaian information ataupun dari segi visual. So macam Razuri cakap tadi kan, so macam mana kancil lompat daripada buaya ke buaya dan sebagainya. So kalau kata dia cakap buaya ke buaya, macam mana kita nak buat dia menarik? Macam kita boleh menarikkan dari segi acting, animation. Kalau dari segi modelling, kita boleh buat dia macam lagi exaggerate, shape dan sebagainya. Buaya tu besar, dia nampak dia takut. So apa yang penting sekali adalah apabila audience nampak, apakah audience rasa bila nampak cerita yang kita cakap tu. Okay, saya faham part tu. Tapi macam mana kalau skrip dah siapkan begini, kita dah discuss dengan director, kita dah discuss dengan producer. Sebab producer adalah orang yang letak duit kan. Jadi dia kata kita nak sekian, maybe because of sponsor, because of audience yang dia dah buat ada research, syarat-syarat dia ada lah syarat-syaratnya kan. Okay, sebagai director, macam mana bila pergi kepada team? Bila kita cakap team ni dia ramai, dia ada animation, dia ada audio, dia ada modeler kan. Jadi series lah contohnya, sebab series ni ada timeline yang ketat kan, yang kita kena deliver. Kalau dalam discussion tu orang tak agree, okay, director dah cakap okay, skrip begini, kita akan buat begini. Lepas tu ada orang yang tak agree dengan benda tu. So macam mana tu? Okay, pertama sekali ketika mengendalikan skrip dalam series ni ada pelbagai jenis latar cerita.
Setiap kali episod sampai memang akan ada pelbagai. Tak pernah kita buat benda yang repetitif, tak pernah. Jadi of course diorang akan always anticipate dengan cerita baru. Tapi yang the key is series ni dia ada timeline lah. Dia ada timeline which is very very tight. 1 week kena keluar satu. So untuk kita olah ekstra lebih ekonomik if kita faham betul-betul skrip tu rather than kita olah. Lebih ekonomik. Maksud saya ekonomik kat sini, kalau kita nak berkarya ekstra, kita akan menanggung kesusahan production lain. Mungkin tak cukup untuk 5 hari untuk diorang achieve. Diorang memang excited nak buat, tapi kita kena control. Dekat situ ada orang kata jual beli lah. Kan? Kat situ ada jual beli dekat dengan production. Jadi if aku nak ekonomik macam ni pun korang tak nak buat, what if aku buat macam ni? Lagi korang tak nak buat kan? So better kita achieve apa yang story nak sampaikan. So ada bertimbang tara dekat situ. Diorang sometimes production ni bukan kadang diorang tak nak buat, tapi diorang akan ekonomik juga dekat part diorang lah. I mean episod lepas Kim dah minta kereta kebal ni Kim. Masih tengah take share. Takkan episod ni kau nak minta 2 biji kereta lagi? Dalam skrip ada 2 biji kereta, but if you guys boleh bagi aku kereta kebal yang aku nak tu, then 2 biji kereta ni aku boleh minimizekan jadi drawing. Lagi cheaper lah. Cara yang lebih senang untuk bagi lah. Bagi aku creative director ni one of the part paling penting dia adalah control how nak achieve cerita dengan apa yang skrip cuba sampaikan while cater dengan production punya problem juga. I see. Saya setuju juga Kim. Kalau boleh saya tambah sikit, actually creative director ni juga dia orang yang pertama kena faham apa yang key dalam skrip, salah satu skrip tersebut. Sebenarnya skrip tu nak disampaikan apa-apa. Yes. Bila kita dah sampai, barulah kita boleh ketengahkan contoh macam episod sponsor. Episod sponsor kadang-kadang dia ada spesifik produk yang dia nak ketengahkan. Betul. Dengan feature-feature yang penting. So sebagai creative director, selain daripada kreatif macam mana kita nak olahkan, sejuknya ni contohlah kipas. Tapi sebenarnya kita kena faham juga apa specifically yang produk tu nak sampaikan melalui skrip tu. Betul. Contohnya selain daripada sejuk, jimat elektrik mungkin macam tu lah. So lepas faham tu barulah kita boleh go economical ataupun nak luxurious. Go big lah kan. Go big, yes. So tak semua lah sebab dia macam saudara Kim cakap dia timeline yang tight. Kalau dalam promo yang kecil-kecil lah, selalu juga kita go ekonomik ni kan. Tapi kita akan make sure yang cerita tu sampai, apa message yang disampaikan tu sampai, menarik, tertarik, the bomb. Wow. Kan? Betul. Kalau kat sini saya tengok dia lebih kepada how to creatively make it interesting, tapi dengan timeline dan juga budget yang dibenarkan. Betul. Without reducing the point dalam the point story. and the creative of it lah. Sebab bila bagi peluang kat orang, terutama kalau kata kat artis kita semua, diorang mesti nak lagi terampil. Of course. Cerita pasal budget yang teringat masa kita shooting music video Goyang Pipin. Goyang Pipin. Dan ratus million view tu. Ratus million view. Dengan hanya berapa hari syuting? Dua hari syuting. Sehari nak prepare. Betul. Sehari nak prepare. Ya Allah, masa tu saya dengan masa tu DOP Mr. Hakim. Tengah macam mana ni apa semua dengan Hafiz kan. Macam mana plan awak lah kita punya PA. Bila kita dah plan apa semua tu, kalau bajet ada, saya nak pergi PD lah. Betul. Kita dream big. First kita mesti dream big dulu kan. Lepas tu bajet banyak itu je. 2 hari je shoot, macam mana? Kita kena creatively lah kan. Tracking tracking tu punyalah tak ada bajet ni. Kita ambil troli. Betul. Kamera atas troli. Kan nak dapat shot yang statik tu kan. Lepas tu kita tak ada tempat menarik ke kan. Kita pergi nego dengan pengurusi penari you ni. Punyalah sebab kita nak jaya kan. Punyalah kita nak jaya kan tu. Tapi creatively lah. Dengan bajet yang ada, interesting. Betul lah macam Miss Kuya cakap betul. Tu kan. Macam awak nak elemen apa yang dalam PD tu, air shot jauh-jauh kan. Ada pokok, ada angin. Dapat tingkat berapa tu. Ada pool. Ada shot terbang-terbang dapat. Di situlah skill creative director tu diuji lah. Dengan apa yang ada, make it interesting. So saya rasa baguslah kita berjaya Okay, saya potong sikit sebab
kalau nak tengok tadi kita punya discussion sebenarnya pasal animasi, tapi apa yang Cik Ii cerita tadi lebih kepada real life punya penggambaran. Okay, so bila kita cakap pasal real life dengan animasi kan, orang selalu kata director animasi ni mudah. Dia duduk je dekat dalam studio, dia tak perlu nak pergi dekat set, lepas tu kamera boleh tambah-tambah, apa fikir sangat bajet, kan? Jadi kat mana soalan bajet tu dalam animasi ni? Ambil Cik Ii yang ada pengalaman for dua-dua side ni. Wow. Betul. Okay. So untuk makluman, saya pernah shoot untuk telemovie lah, real life shooting, Jiwa Tanpa Jiwa, keluaran apa tu, LC Film. LC Film. Okay. So jadi apabila saya ada pengalaman tu, apa yang saya dapat rumuskan adalah sebenarnya sama sahaja. Beza dia masa. Contoh kalau real life shooting, masa yang diambil untuk set up satu-satu shot tu sebab equipment lah, lighting, grip, kamera, kena angkat lah semua, tripod dan sebagainya. Di mana di 3D pula masa dia untuk kita pre-production. Betul. So model siapa, set dress, so bila tu nak buat, so actually sama. So saya, pada pendapat saya, skill set yang diperlukan untuk kedua-dua projek ni sebenarnya dia setara. Dan how kreatif director tu lah untuk handle sesuatu projek tu. So kalau macam telemovie ni, katakanlah bajet sebanyak 100,000 saja, 100,000 itu sajalah yang kita kena make it work dan interesting. Takkan dengan bajet 100,000 tu kita nak pergi London shooting kan, dia tak, dia mengarut lah. Okay, jadi apa yang difahami kat sini adalah bajet kepada animasi lebih kepada dia punya software, dia punya orang dia, skill set dia. Sama je untuk penggambaran yang real pun, which is dia perlukan all the cameras dan juga orang yang mengendalikannya. Tapi kat luar sana, dia still kata yang director animation ni selalunya dia lebih mudah, as in dia pandang benda tu kartun kan, kartun untuk kanak-kanak, so tak adalah fikir sangat dari segi art, angle dan sebagainya. Tapi bila kita tengok baru-baru ni kita ada buat Puteri punya teaser. Okay, Puteri punya teaser is under Encik Faizu, di mana orang puji secara detailnya baju dia, lepas tu dia punya pergerakan, cantiknya rambut dia tu. So adakah itu adalah satu macam benchmark yang nak kata yang animation boleh capai sama taraf dengan the real punya live action punya movie? Okay, so saya rasa itu menarik, poin yang menarik, sebab saya rasa stigma yang di mana animasi ataupun kartun ni saya dengar daripada saya awal-awal daripada masuk industri ni. Bila tu? 2015 macam tu, 2014 macam tu. Dah tu. Matang je terus. Matang. So saya dengar benda tu sangat common, di mana bila kita buat apa yang kita buat, kita cakap animasi ataupun kita buat 3D, terus dia akan jadi kartun. Oh, lukis apa? Dia terus automatically cakap kita lukis. Kalau kata tahun 2015 ke atas, sebelum tahun 2020 tu, dia akan cakap kita lukis, kita buat apa, lukisan dekat pasar seni ke apa ke. Dia tak faham 3D animasi ataupun animasi in general kan. Tapi Alhamdulillah, sebab setelah Skopak kita dah menempatkan diri kita kat dunia animasi 3D kat Malaysia ni. Kita buat animasi 3D pertama kat Malaysia which is adalah satu benchmark untuk kita Guinness Book of Record, dan kita adalah satu benchmark untuk 3D animasi di Malaysia sendiri. So dekat situ semua rakyat Malaysia pun kenal, oh sebenarnya animasi ni adalah benda ni. Kalau tak sebelum ni kita cakap animasi buat apa, pasal seni ke atau lukis portrait ke, apa benda tak faham kan. So kita tak tahu apa benda tu sebelum tu. So sekarang ni kita dah kat sampai level lebih jauh lagi lah. Senang cerita lah, kita dah buat Upepin Krisian Tunggal, dah buat Gang, kita dah sampai ke, kita dah di shortlist ke Oscar dan sebagainya. So kita punya level tu dah jauh daripada kita nak memperkenalkan animasi, kepada macam mana kita nak terus pushkan kualiti animasi dekat industri kita sekarang ni. So macam balik kepada soalan Cik Kuya tadi, bila kita dengar komen-komen orang cakap kita punya trailer animasi, kita buat trailer tu, biasanya kita akan try to push the limit. Untuk pengetahuan semua, animasi Puteri pertama tu, trailer animasi Puteri pertama yang season pertama tu sebenarnya adalah
kita nak buat technical test untuk kita buat movie Upin Ipin Keris Ciaman Tunggal. So sebab tu bila orang tanya kenapa lepas season 1 Puteri dia tak ada, sebab bila kita bukan sebab awak malas saya tak malas. Okay. Saya pun bacalah komen-komen. Tapi saya terimalah komen-komen tu. Saya faham kenapa dia orang cakap macam tu, sebab dia orang tak sabar, dia orang suka kan. So dengan tu juga walaupun kita sebab dia ingat R&D tu buat dia bukan mudah lah 3 jam je. R&D cukup lah 3 jam. So macam contohnya kalau kata kita buat shooting kan, kita cakap shooting kita buat planning 1 tahun. Contoh shooting kita dalam masa 5 minggu katalah, paling lama berapa bulan lah. Shooting live action dengan dia punya actor dan sebagainya. Tapi bila kita cakap pasal animasi ni bukan berapa minggu. Dia biasanya akan reach sampai bertahun. Betul. Research and development buat dia, 3D dia, research teknologi dia, macam mana kita nak buat pipeline sampai ke rendering dia, macam mana kita, berapa jauh kita nak push rendering dia dengan efek dia dan sebagainya. So benda tu mengambil masa. Macam mana kita nak R&D dan macam mana kita nak create, ataupun macam mana kita nak establish connection dengan company-company. Okay, satu lagi benda yang saya nak usik sikit kan. Malaysia biasanya adalah third party user untuk software 3D animasi dekat dunia ni. Okay? Apa maksud third party user? Third party user ni adalah basically apabila produk tu dah dijual kepada market baru kita guna. Okay. So macam kita tak create itself. So bila kita tanya dekat mana-mana convention atau apa semua benda, bila orang cakap berapa jarak antara teknologi animasi di Amerika atau banding dengan Malaysia, biasanya dia orang akan cakap 10 tahun. Dia bukan sebab kita tak berbakat atau apa ke semua benda, tapi sebabkan dia orang ada access directly kepada software engineer di sendiri yang create software ni. Dia orang bukan third party user, dia orang first party user partner. So kita kena menyeru semua software engineering Malaysia untuk bangun lah. Kalau kita dapat menyeru semua software engineer, tuan-tuan dan perempuan software engineer sekalian, jom join Leskopak untuk buat software. Ya, actually kita ada department tu. Even Faizu sendiri dalam department R&D. Betul. Ya, kita mengharapkan kita boleh create something. Tapi kat Malaysia ni sebab kurang job for software engineer kan. So kebanyakan Malaysian dia pergi overseas. Betul. So Malaysian talent sebenarnya. Cuma dia orang tak ada kat sini. Dia bukan tak ada talent, dia tak ada market. Dia tak ada market for that. So kita nak create that market dan kita harap satu hari nanti kita boleh jadi bukan 10 tahun beza dengan Amerika lah ya. Kita maksud Cik Faizu tadi kita depan. Maksud Cik Faizu tadi software untuk 3D lah kan. Untuk buat kan? 3D. Sebab nanti terasa pula semua software engineer yang tapi kan walaupun begitu, hasil yang dikeluarkan oleh Lekopak Production dari teaser jujur cakap lah bang ramai. Sebenarnya saya sangat bangga bila baca komen-komen kalian tentang teaser Puteri ni. Sebab kami berbangga sebab kami tak guna konsultan luar. Betul. Semuanya 100% buatan anak Malaysia. Anak tempatan. Tuan-tuan dan perempuan, kami berbangga. Betul. Hashtag kami berbangga. Hashtag aku bangga. LC Power. Ya, dan Puteri pun pernah menang ASEAN Character Award. Betul, di Jepun. Pada 2009, dah lama juga 2015 tak silap saya. So kalau kita hantar yang ni dia akan lagi meletup lah. Kita belum hantar yang baru lagi. Betul. So walaupun tersambung sikit, kita bagi point Faizu tadi penetrate sikit soalan Kuya, di mana walaupun kita adalah third party user, dia boleh relate balik kepada point Razuri tadi. Sebab macam contohnya, bagi contoh macam mana dia buat shooting kan. 1 hari siap prepare, 2 hari untuk shoot. So dia ada dengan 3 hari tu dia buat apa yang dia boleh achieve. Macam Puteri ni kita pun buat benda sama jugalah. Apa yang kita dapat achieve dan kita push lagi boundaries tu. Push lagi boundaries dan hasilnya apa yang kalian nampak tu lah, which is dia punya output tu kalian sendirilah yang cakap setara atau lebih daripada animasi yang international tu, which is semua benda tu berlaku dalam masa hanya bawah 6 bulan. Bawah 6 bulan saja untuk teaser Purut tu. So dia bukanlah teknologi sangat. Dia adalah effort creativity dan kesungguhan, which is apa yang Lekopak dapat sampaikan, mampu untuk hasilkan kita punya animasi kualiti lebih ataupun setara dengan international. Betul. Kalau tak bijak, baju tu saja sebulan rendering. Betul. Baju tu saja untuk 2 shot sebulan kalau tak bijak. Tapi sebabkan kita bijak, satu baju tu berapa lama?
2 hari lah. 2 hari lah, lebih 2 kurang. hari. 2 Buat hari. simulation, maksudnya bergerakkan dia bila dah hasil animation, kita pun simulatekan dengan dia punya cloth simulation dan lepas tu render, ambil dalam 2 So hari, kita 3 boleh hari rasa lah. Puteri makin dekat ke Ya. movie dia? Kita boleh rasa paling dia makin dekat daripada sebelum ni lah. Bijak, awak bijak. Itu benar lah, kita tak sangkal benda tu. Tapi bila kita dengan macam saya nak cakap point yang Kim tadi juga kan. So bila kita nampak orang-orang semua komen kat kita punya video, like, share dan sebagainya kan. Tapi bila di komen kita sebenarnya semua tim-tim kita semua terharu. Betul. Apabila diorang perasan intricate detail yang kita letak. Di mana benda-benda ni kalau tak letak orang tak perasan pun, tapi bila kita buat satu karya ni macam kita Puteri ni ada satu tagline dia, nama karya jiwa. Okay, dia datang dari jiwa. Dia datang daripada jiwa. So apa-apa yang kita buat mesti kita akan letak intricate detail. Macam contohnya bila kita tunjuk 3D baju tu, lepas tu dia akan breakdownkan baju yang kita design tu, apa yang kita pakai, ataupun macam mana kita sembunyikan rambut dia, ataupun macam mana kita gunakan rambut dia dan sebagainya. Reason di sebaliknya, semua ada detail lah. Betul. Apa tu, daripada negeri mana Betul. kita inspired by Yes. kan. Saya rasa seronok bila Betul. baca. Terima kasih lah sebab Terharu perasan. bila dengar. Okay, so the next topic. Basically kalau saya dengar dekat sekarang ni kan, formula animasi ni basically kalau nak bagus, dia benda utamanya adalah skill set lah. Okay, daripada Skill set, orang-orang yang buat, orang-orang hebat Yeah. kita di belakang tabir. So macam mana? Okay, kat Lekopak ni kita ada ramai orang, kita ada ramai ragam. And then bila benda ni adalah sangat kreatif kan, dia bukan macam nombor yang kita boleh Subjektif, cakap. Ya, dia subjektif. Yeah. Jadi macam mana kalau anda kata bila kita tak agree, kita ada disagreement. Lepas tu bila benda tu dah bergaduh sikit dengan orang ni kan, macam mana kita nak repair balik relationship tu supaya kita boleh bergerak dalam satu tempat kerja? Saya boleh ke saya jawab, tapi saya pecahkan kepada dua. Dia macam ada dua soalan Dua Miss Kuya bahagian. cakap tadi tu. Satu tadi tu yang skill, yang kedua tu macam mana kita nak deal dengan orang tu. Pada pendapat saya di Lekopak memang betul kami memang pentingkan juga skill tu. Tapi lebih daripada skill adalah pipeline. Betul. Seperti mana yang kita tahu people come and go for many reasons. Sama ada further study ke, apa better offer ke dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma saya percaya untuk sesuatu production tu untuk kekal relevan dan boleh pergi jauh, dia kena utamakan dia punya pipeline tu kena sistematik. Betul. Di Lekopak kami memang ada satu pipeline yang sangat eksklusif dan juga berkesan, di mana kalau junior baru masuk pun dia tidak mengambil masa yang lama untuk dia faham dan ikut rentak Lekopak. Maksudnya setaraf dengan dia punya senior lah dalam masa mungkin dalam 2 bulan macam tu. So selain daripada tu kita juga ada Lekopak Animation Academy. Yeah, Dia Lekopak start daripada Animation Animation Lekopak Training Center. So macam mana Cik Razuri cakap tadi tu, training center ni dia derive daripada kita punya sistem yang kita dah create dalam masa kita create training center tu, dia lebih kurang dalam 8 tahun bila kita dah buat animation. So kita start dengan kita ajar orang-orang yang berminat untuk buat animasi yang tak ada background. Tak ada background untuk belajar macam mana kita buat 3D karakter dan sebagainya. So introduction level semua dan sebagainya. Macam mana kalau kata orang tak ada background langsung apply 3D knowledge yang kita pakai tu. So kalau kata untuk saya rasa bila kita nak apply knowledge ataupun mengajar knowledge adalah bila kita dapat menceritakan konsep yang kita nak cerita tu kepada budak kecil dan budak kecil tu faham, itu kita dah berjaya. Okay. Senang So untuk kita kalau sampaikan. cakap pasal pipeline kan, Betul. okay, dia ada pipeline Lekopak, dia ada training center dan Betul. sebagainya. Okay, macam mana bila ada rebellious lah, okay, dia orang panggil ni rebel people lah for example kan. Dia sebenarnya bukanlah rebel, kita just disagree dengan each other punya cara. So macam Ada ni point of kita view nak dia lah juga, macam dia ni nak kita juga. nak ke satu align yang sama, yang kita boleh bergerak yang bersama sebab Betul. everything kita akan kata yang kita nak the best. Betul. Jadi macam mana kita nak yakinkan, especially dari side creative director lah. Sebab selalunya orang kata lah creative director ni jaga dia punya diri je ni, jaga gaji dia, jaga KPI dia je. Bukannya nak dengar pun opinion kita. So macam mana tu? Maybe Kim boleh jawab kan? Kalau sebab dia daripada Siri kan, dia ramai. betul. Okay. Point ni kan,
bagi saya sebagai creative director, saya tetap berpegang pada poin awal kita tadi, iaitu skrip. Dalam production memang kita ada script briefing, tapi lain yang absorb dia ikut speciality masing-masing. Dalam brief tu ada semua department. Yang brief tu scriptwriter, tapi yang absorb tu akan different absorb. Contohnya cerita tu absorb pasal set, yang modeler akan absorb. Cerita tu script tu brief pasal emosi, animator akan absorb. Nampak dia akan absorb different thing. Tapi yang akan jaga selepas scriptwriter brief adalah director. So tugas sebagai creative director ni mengenai dengan isu soalan Kuja tadi juga kan. Bagaimana kalau ada rebellions kan? Okay, bila kita membawa cerita tu, of course dia ada banyak suggestion untuk pergi ke arah mana cerita tu boleh pergi, selagi cerita tu tak lari daripada cerita yang kita nak bawa dalam skrip, selagi tu kita boleh follow apa pendapat production kita. Bagi saya macam ni lah psikologinya. Kita sebagai seorang director dalam Lekopart Production as animation punya director ni, kita bekerja dengan orang kreatif. Jadi bekerja dengan orang kreatif ada pelbagai contribution idea dari setiap aspek, dari setiap department. Jadi bagi saya lah, saya adalah seorang director yang tidak veto dengan idea. Saya suka bekerja dengan pihak production yang beri contribution, sebab dengan contribution tu saya tahu tim saya join that project, bukan lepas tangan. Saya tak nak ada pak turut dalam tim. Bila ada pak turut, kita tahu dia just buat kerja lah. Tapi membina satu cerita yang kreatif ataupun membuat satu benda yang kreatif, dia perlukan contribution. Jadi bagi saya tak menolak, tapi saya control supaya jangan lari dari cerita, asalkan idea-idea yang diterima tadi kita dapat bentukkan jadi membawa cerita tu kepada direction cerita lah. Selagi tak lari saya okey, tapi bila lari kita lah punya tanggungjawab untuk guide direction cerita, rentak cerita. Bagi saya itulah. Itu style directing Kim lah. So dia lebih lenient, dia boleh discuss. Agree ke? Betul. Saya rasa tapi saya rasa lah, tapi saya rasa kalau ke arah yang berbeza contoh skrip macam ada klien punya skrip, sponsor ataupun movie lain pula dia punya, kita punya rentak. Jadi kita ada 3 director yang handle different project. Mungkin opinion juga berbeza lah. Mungkin untuk macam Vito perlu Vito kerana mungkin nak saya cuba olahan, mungkin perlu Vito untuk menjaga continuity mood yang awak bawa, sebab movie is a big sequel kan. So adakah Kim kalau tiba-tiba Kim kena direct movie, Kim pun akan berubah? Saya akan berubah. Kerana dia really depends on story. Betul, really depends on content. Kalau content tu sangat kuat, kita perlu kena jaga. Kita pun kena kuat lah. Tak boleh macam dia banyak ancaman lah. Saya panggil ancaman lah. Banyak ancaman, cabaran daripada side-side yang boleh contribute dalam cerita juga. Contohnya DOP, Director of Photography. Contohnya Art Director. Dia orang boleh memberi ancaman kepada flow cerita kerana dia nak angle sekian-sekian, lebih cantik, lebih dinamik, lebih membawa metafor. Tapi adakah dia orang salah? Dia orang tak salah, dia orang contribute tau. Tapi how kita nak jaga flow tu by the story, framing kan. Kita nak contoh kancil keluar daripada bush tu from bottom to up, fly. Tapi bila jatuh, DOP kata right to left tak. Kata left to right because left to home, right to away. Tak, dia pula kata right to left lebih bagus sebab nanti aku nak flip kat sini. Siapa nak follow? Aku lukislah rumah dekat sebelah sana. Lepas tu bergaduh lah. Tak boleh, AI tak nak follow aku. Tak apa, ni bagi direction dah tegang sikit kat situ. Dah kena siut lah, kena buat direction sendirilah. Mungkin adalah isu-isu macam tu kan. Tapi bagi saya itu asam garam lah. Bagi saya asam garam. Tapi demi menjaga cerita dan continuity production, kita perlu setempat battle jugalah. Saya somehow bersetuju juga dengan Kim ni. Dia, kalau saya faham tadi, dia keyword dia adalah control. Lepas tu, dan kita tak boleh rigid sebagai creative director. Kita memang tak boleh rigid. Kita kena berubah-ubah seperti sesumpah mengikut situasi. So kadang-kadang sesumpah. Okay, chameleon. Okay. Sebab lain project, lain dia punya requirement. Kalau macam movie, dia punya requirement dia memerlukan satu animation style yang agak precise dan kawalan cerita yang lebih saya tak cakap tinggi,
dia lebih precise. Sebab apa? Movie ni untuk tempoh 90 minit contohnya, dia ada sebelum dan selepas. Apabila dia turning point tu, dia ada sebelum dan selepas. Kalau tak ada tu, maksudnya cerita kita akan jadi lame, dia akan jadi macam Betul. audience akan Static tertanya-tanya. lah, static. So apabila terjadi macam tu, kita takkan ada repeating customer. Kita tak ada. Tak ada repeating customer. Repeating customer. Itu contoh movie. Tapi kalau macam contoh macam kita ada episod sponsor ke apa, tengok pula timeline dia, lain pula approach dia. Kalau macam siri yang memang seminggu satu, macam Kim cakap tadi tu. So bagi saya memang mengikut situasi lah. Dan pasal veto tak veto ni, yang kelakarnya pernah jugalah saya dilabel sebegitulah. Tapi betul Dia macam mana tu, garang? Director yang garang? tak, saya tak garang. Oh, jadi- Saya jarang marah. Veto Saya tak garang. Mulut sengit sikit. Saya jarang marah. Saya tak garang. Razuri Dia dengar jarang je marah. jarang marah. Jarang marah. jarang marah. Boleh tanya. Boleh Dia kena tim. jaga dia punya. Boleh tanya tim. betul. Saya tak marah. Dia tak marah. Saya marah. Lepas tu last saya cakap saya Dia tak cakap marah. saya tak marah tapi marah-marah. Selalunya saya akan dengan team member yang rebellious ni, daripada segi kreatif, saya akan cuba nego berpandukan kita punya skrip lah. Betul. Sebab di mana di awal penceritaan kita tadi, skrip memang key. Memang. Ya, itu Dan- kita dah establish dah benda tu. Story tu always the key. Dan yang paling penting sekali, creative director kena 100% faham Cerita. cerita Betul? tu daripada A sampai Z. Mm-mm. Sebab apa? Bila kita tak faham, bila kita pergi present, kena Yalah. kena tetak lah. Ah. Hey. Tapi itu lah contohnya, macam kenapa kalau kata ini juga satu Okay. point juga, macam bila kita tak faham cerita tu, itu yang kita punya point di mana bila dia cakap kita tadi Kim bagi contoh, kenapa kita nak daripada kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tapi kita nak sebaliknya. Di situ juga point di mana kita boleh tekankan kat mana apa yang kita nak tersebut. Kebergantungan, Disebabkan cerita tersebut, kenapa saya nak buat macam tu? Kenapa? Sebab kita nak buat dia more rendah kat sini. Kita tak nak, macam contoh bila kat tengah-tengah tiba-tiba shot dia bombastic sangat, tapi sampai kat ujung shot dia Shrink. tak ada apa-apa effect, tak ada apa senyap. So apa yang kita nak sampai kat itu, kita dah lepaskan semua kat tengah, tapi kat hujung tak ada apa-apa yang Betul, sebab sometimes cukup. dia orang passionate dekat certain shot or certain act. Dia tak tengok the whole Overall. Yes, while kita ni macam mak ayah bagi satu cerita tau. Kena jaga everything daripada introduction sampai act 1, act 2, act 3. dia punya pace, tempo. Kita kena sama rata lah. Kita kena ada. sama kata. Tiba aku jadi sample tak Kita apa. jadi kekeluargaan ni. Itulah dia. Sebuah kekeluargaan. Sebab kita dah sebut pasal kekeluargaan ni, kita kembali kepada yang rebel tadi kan. ya, Okay, okay. so daripada pandangan Faizul lah, for example kan, adakah kita suka yang rebel ni? Sejauh mana kita boleh tolerate rebel? Okay, saya rasa rebellion tu bukan rebellion lah. Macam contohnya dia perbezaan pendapat tu, dia adalah satu perbincangan. Okay. Kalau kata kita punya point dekat story ataupun dekat creative director tu dah cukup strong, kenapa kita nak benda macam tu, kita dah boleh justifikan benda tu. Sebab bila last benda ni kita bincang dengan team, kita bincang secara overall, dan di mana bila kita berbahas di depan team dengan orang yang tak setuju tu, of course kita akan ada satu keputusan. Contohnya macam apa yang team rasa. Bila team rasa macam tu, so kita akan go with apa yang kita rasa overall rasa betul. Sebab saya pun mengajar di SCAA juga sebelum ni. Baik, cikgu. So apa yang saya tekankan kepada student-student semua benda is basically, kalau kata kita buat animasi ni untuk diri sendiri ataupun passion project, tak apa kita nak buat apa-apa. Lantak. Macam contohnya kita nak buat macam color Shot dia sendiri, macam mana. boleh Shot lah. sendiri, apa-apa lama Personal nak project buat. lah. Personal project. Boleh buat apa-apa. Tapi bila kita buat professional animation ataupun kerja profesional ni, kita kerja dalam satu lingkungan environment bekerja ataupun professionalism, di mana setiap orang ini di-hire dengan dia punya skill set ataupun dengan dia punya background untuk menyampaikan apa yang dia harus sampaikan. Contohnya art director harus sampaikan art director. Satu part dalam production. Satu part dalam production. So setiap orang kena sampaikan benda tu. So saya tak menghalang dia orang daripada, saya sebenarnya kalau kata sebagai creative director, saya lagi stress kalau kata semua orang okey, Semua orang part turut. okey. Itu saya tahu. Betul. Shit. Habislah cerita ni. Itu confirm pergi present tu mati. So biasanya kalau kata contohnya, aku rasa macam apa yang kau cakap ni tak best lah. Kenapa? So kita nak dengar juga point dia juga. So kau rasa tak best kenapa? Okay, kau cerita point A, dia punya jawapan A, B, C. Saya rasa
saya rasa point awak A tu salah, tapi B dengan C saya terima. So kita boleh cuba get Nego. in the middle. Okay, so kita basically appreciate orang yang opinionated, Betul. tapi kita tak suka orang yang unreasonable. Betul. Okay. Sebab Betul. the end of the day kita semua satu team. Betul. kot. At the end of the day, semua Laskopak mempunyai satu visi dan misi yang sama. Betul. Iaitu untuk memastikan produk kita yang keluar tu yang paling bagus. Bagus sekali. So maksudnya bila nak cadangkan sesuatu, make sure it's reasonable lah. Reasonable Yeah. lah. Okay. Termasuklah daripada director juga bila minta betul. sesuatu Dia, adalah sesuatu yang betul. reasonable. Macam bila dia request benda tu, bila dia bincang, janganlah macam contohnya esok baru kita dah nak keluar benda tu, baru hari sebelum tu baru Betul, tukar. Tapi Jangan tukar. betul, kadang-kadang kita ada timeline kan. Betul. So apa yang saya dengar daripada production lah, kadang-kadang dia orang macam, oh director tak cakap benda ni, kenapa tak cakap hari tu, hari ni baru minta. So kenapa ada bunyi-bunyi macam ni? Sebab director tu tak pandai susun masa. Bukan director kat sini lah, director lain lah. Jujur lah kan. Pernah terjadi ni personally lah pernah terjadi PZD musim kelima. Pada musim kelima tu di akhir cerita Aris, Ara, Aki dia dah sampai dekat taman tema yang dia nak pergi lah, zoo tu lah. Zoo. Saya pun masa tu kita dah susun lah zoo ni nak kena ada apa konsep, ada apa semua kan. Ini personal punya experience lah kan. Lepas tu semua dah ada timeline dah. Bila dah dekat timeline tu, terasa macam tergerak hati nak berdiskus dengan Cik Kuya kan. Apa yang boleh lagi lagi best daripada siri Upi Upin. Sebab Upi Upin pun ada buat pergi zoo. Pergi zoo juga. So pada waktu tu saya macam nak the best lah kan. Yelah. Kita nak buat terbaik lah. Reference kita pun zoo siri Upi Upin. So bila discuss dengan Kuya, Miss Kuya apa semua ni, kita dapati tak ada train. Tak ada train. Sedangkan kat Carnival kita ada train. Carnival pun ada train lah. Carnival pun ada train. Takkan zoo punya lah bombastic jadi tak ada train. Takkan semua orang nak jalan macam tu. Betul ya tak ya. Tapi semua timeline dah susun dah ni. Model dah nak siap. Macam mana nak selit Macam tu? mana nak pergi minta dekat model. So kat situlah kita memerlukan soft skill yang hebat lah. So, negotiation lah. Soft skill yang hebat lah. Betul. Sebab director tak nampak sebelum ni. So pada waktu tu Cik Fakwa lah. Saya pergi kat Cik Fakwa, saya merayu lah. Kenapa kita dah siap dah ni. Tapi Fakwa cuba kau fikir, kalau ada benda ni kita menang dengan Pipin, kita menang, kita best, PZD ni best kan. So ada lagi lah benda-benda lain kan. So last betul. Dia ambil masa 3 hari kot nak buat. Laju lah tu. Paling laju dia boleh buat. Paling laju Ini tu. director sendiri yang rebel lah ni. Ni director sendiri yang ayam. Tapi ini point yang menarik juga. Sebab director tak semesti, sama juga dengan artis-artis lain, director tak semestinya macam nampak benda tu daripada awal juga. Kadang-kadang benda tu betul-betul memang Explore dalam production ni kan. kat ujung baru nampak. Itu dah terpaksa lah. Betul. That's why paling pentingnya kita dengar pendapat orang. Kita Betul. dengar dan kita yang tapis benda tu. Betul. Kita dengar betul tak betul, okey tak okey. Dia ada one of the tools juga sebenarnya. Betul. Dan PZD season 5 tu, episode zoo tu, bila dah siap semua kala, memang semua orang happy. Betul lah. Cantik. Ya, one thing pasal production ni, marah-marah ke, gaduh-gaduh ke, bila produk akhir keluar best, semua orang bahagia. Betul. So memang itulah kena tackle kan. Buat imah apa pun kan. Bergaduh Dia dulu tak best, apa. Dia tak best bila dah bersusah payah, dah keluar air mata darah. Ujung ayam. Kan produk tak best apa semua. Kalau macam ni baik aku. Betul, itu yang buat orang ke burn out lah rasanya. Betul. Okay, yang ni saya tak nak tanya Kim lah sebab dia animator dulu. Okay, dia ada orang cakap macam kalau nak jadi director untuk sebuah filem animation, korang kena jadi animator. Kalau tak, macam mana korang jadi director untuk filem animasi? Apa pendapat kau? Aku animator tu. Kau dulu Okay, animator? kita tak nak tanya dia juga. Okay. Untuk pengetahuan kawan-kawan di luar sana, saya bukanlah berasal daripada animator. Saya berasal daripada render artist. Render artist. So pemahaman saya terhadap light lebih sikit lah. Walaupun saya berkulit gelap.
Saya tahu macam mana nak mencegah. sebab Malam bagus. Waktu malam bagus. Okay. Tapi sebenarnya directing ni dia tak kisah background. Betul. Kalau macam Kim dengan Pak Izu, dia lebih kepada animator, effects. So dia akan membantulah bila kita sampai part tu. Actually dalam directing, yang pertama sekali pada pendapat saya kena faham film language. Betul. Apa tu film language tu? Film language saya akan biarkan Pak Izu nanti explain. Bagus dia tolak sebab dia, bagus. Dia tolak sebab satu. Sebab dia cikgu. Sebab dia cikgu. Okay. Ayat dia mungkin lebih akademik. Akademik Yes. betul. Kalau saya explain kan nanti orang cakap Vito. Bagus Okay. lah dia. nampak, bagus, nampak. bagus, bagus. Negotiation tu sangat Beli ke beli? convincing. Lepas tu Okay. yang keduanya kena faham kenapa sesebuah angle tu perlu. So kalau macam lari takkan semua kita nak tangkap daripada depan macam tu kan. Dia kena faham lah. So dia berkadaran dan berkaitan. Dan yang ketiga dia kena ada soft skill sebab macam saudara Kim, saudara Faizu cakap tadi tu, kita bekerjasama dengan department yang ramai, banyak. Dalam satu department tu dah banyak. So dia kena pandai kat mana nak keras, kat mana nak soft spoken, kat mana yang nak nego. Kalau dia rigid sahaja, susahlah untuk nak jadi director. Sila terangkan pasal film language Pak Izu. Okay, so saya pun agree jugalah apa dengan Cik Razuli cakap tadi tu. So macam untuk jadi seorang director ni tak semestinya dia ke satu apa orang kata disiplin lah. Macam contohnya render artist. Saya sebelum ni masuk sebagai animator, lepas tu saya masuk render, saya masuk modeling dan kemudiannya jadi sekarang ni paling latest sekali adalah effects, R&D. So saya dah pergi bermacam-macam department dan saya rasa skill yang saya belajar, apa yang saya dapat daripada skill tersebut, dia memberi value kepada cara style directing saya, tetapi tak semestinya kena ada. Macam contohnya kalau kata orang untuk disiplin animation saja ataupun render saja pun boleh jadi director. Tapi dia kena faham macam mana to let go of a certain discipline to actually achieve a skill of directing. Because kalau kata contohnya saya fikir macam visual saja, directing style saya akan visual saja. Saya tak tengok cerita, saya tak tengok macam mana perasaan audience bila dia tengok dia happy ke, dia sedih ke, tapi setiap frame mesti cantik. Dia boleh jadi wallpaper je lah. Dia jadi wallpaper lah. So kalau kata macam contohnya kalau background dia storyboard artist atau apa, biasanya dia punya angle-angle akan menarik kelakar, very action, dynamic. So setiap background tu akan menyampaikan cara storytelling sendirilah. Tapi untuk jadi creative director ni, kita kena faham macam mana kita nak jadi avatar untuk kontrol semua elemen-elemen ni. Avatar ya? Yeah. Terus. Dia sebab dia semua benda ni adalah macam orkestra. So bila kita nak string ni naik, bila nak drum ni naik. Nampak lagi? Benda Akademik. So dia adalah satu harmoni untuk semua instrumen-instrumen ni bermain bersama. Kalau kata contohnya bila kita main string, tiba-tiba simbol ni tengah tang Rebound. Rebel dia punya siapa tu? Sebagai kita punya orkestra dipanggil apa sebagai orang tu? Konduktor tu. So dia kena bukan cakap konduktor bas. Konduktor bas tu. Okey. Konduktor symphony. Symphony tu. Okay. So dia kena cakap so simbol awak ada masa untuk shine. Bukannya awak tak ada masa untuk shine. Tunggu tangan saya. Turun naik. Kat situ awak shine. Dia akan dua-dua akan happy. Tak. Terus terang semua orang nak happy bila semua orang ada masa untuk shine. So kita kena pandai orchestrate benda tu lah. Okay, rasanya kalau nak dengar filem all language ni by Cik Faizu ni kena masuk training lah kan? Kena masuk training lah. Macam tak cuit sebab je. dia mungkin 2 jam 3 jam lebih Boleh layari Itu baru akademik. Police Sport Academy punya website. Yeah. Itu kalau bukan animator. Sekarang saya pusing balik lah untuk Kim lah pula jawab kan. Kalau anda kata animator lah, tapi animator ni dia pandai filem language ni, tapi animation ni kurang. Jadi team pula cakap yang kau animation pun tak pandai, lepas tu kau nak suruh kita animate begini-begini. Macam mana pula? Untuk keadaan bila dia animator dan dia jadi director lah, memang tough lah. Dia tak tough dari segi macam dia nak kerja. Tak tough dari situ. Tak tough macam mana nak handle. Dia akan lebih kepada Nangis. Jangan menangis. Semua sikit. Bagi saya kalau animator dia jadi director, dia faham awal tang
pembuatan animation tu dari segi animation punya department lah, daripada animation punya proses lah. Which is awal dia dah tahu kamera, awal dia dah tahu emotion, awal dia dah tahu motion, acting and everything. Which is benda tu adalah satu pipeline besar juga berada dalam satu production animation. Kan? Tapi bila skill set yang ada pada director tu sendiri tak mampu cater apa yang dia nak cuba sampai, sebenarnya dia mencabar juga tau. Dia mencabar apa yang dia mahukan. So nak tak nak dia perlu prove juga. Betul. Dia macam kita duduk macam predator, macam singa lah, macam mana nak maintain jadi king. Jadi food chain paling atas yes, apa? Top food chain. Macam mana dia nak maintain situ? Dia perlu polish dan dia perlu show yang dia mampu juga deliver. Untuk itu untuk animator. Macam sendiri boleh cakap dan minta dengan diorang how nak macam mana dengan detail. Kalau dia kata susah nak capai apa semua, boleh cari reference apa, boleh push pergi. Tapi kalau animator lah director dia boleh simply cakap, cuba Kim tunjuk macam mana. Okey, cuba tunjuk. Dia test. Cuma tunjuk Saya bersyukur lah saya ada rakan seperjuangan seperti ED Kengsan yang betul yang boleh translate apa lah. Kita ada kita ada orang kata sidekick kita yang capable of deliver apa yang kita mahukan. Itu memang awesome lah. Tapi dalam condition saya, sometimes dia orang memang suruh kita hands on dekat maya dia orang lah. Tapi saya buat. Tak takut lah. Tak takut lah. Kita kena sahut cabaran lah kan. Saya buat nampak macam ni, delete file tu. Buat balik. Saya bekal tiba-tiba shot tu tak ada. Saya bekalkan dia, tak progress tu lah. Saya bekalkan dia dengan nak tunjuk je lah. Boleh tunjuk je. buat. Saya nak bekalkan dia. Saya akan tinggalkan bekal video sajalah. Sebab benda macam ni saya anggap normal. Kita duduk dekat dalam industri yang sangat mencabar. Dan kita banyak pencabar kita, even dalam team. Itu sehat, bagi saya sehat lah benda tu. Kalau tidak, tak ada persaingan. Dan kita akan stagnan. Dan duduk dalam industri ni, kalau kita stagnan memang kita akan tertinggal. Bukan 10-20 tahun. So walaupun kait sikit walaupun kita guna software third party, tapi kita ahead 10 years ahead lah. Macam tu lah. So memang mencabar, tapi yet dia interesting. Conclusion dia bila jadi director ni, dia tak boleh calang-calang jugalah. Bila kita sebagai seorang contohnya practice dekat animator kan, dia kena animator yang terampil. Baru dia boleh masuk ke director. Macam mana nak jadi director sebagai animator. Betul. Atau macam mana render. Tak ada siapa yang saya rasa ready untuk pegang jawatan ni sampai dia betul-betul pegang. Sampai dia betul-betul dapat pegang. Dia betul-betul ready baru dia dapat pegang. Tidak, kami semua belajar dengan bersungguh-sungguh. Saya bersyukur lah sebab Lekopak Production beri saya peluang lah. Sebab macam sama lah. seperti yang saya cerita tadi tu, saya come from render artist kan. Background tak adalah animation terror sangat, tapi saya tahulah apa semua. Buat kelakar dekat Gang Corner boleh lah kan. Tapi apa ni kat Gang Corner management somehow put the trust and then bagi peluang. Dan saya memang bila dapat tu saya tak sia-sia lah. Tak adalah macam buat main-main. Tak ada. I need to prove something lah. Tapi saya boleh ke saya tanya moderator sekejap? Macam mana management, apa kriteria management nak pilih untuk seorang director ni? Untuk beri peluang macam saya cakap tadi tuan. Apa yang management tengok kalau boleh share di Lekopak Production? Sebenarnya ni topik seterusnya lah. Sebab nak cakap pasal sebab actually nak cakap pasal bila tadi kan kata ada macam ED, Kengsan, ada sidekick ni kan. So kadang-kadang orang kata ni pilih bulu ni kroni. Sama juga bila kita naikkan director, bila management naikkan director, diorang akan kata ini kroni lah ni yang gosok-gosok kipas-kipas management lah ni. Okay, so dari segi management nak dijelaskan dekat sini lah. Dia tak ada istilah ni sebenarnya. Sebab bila management pilih seseorang, kita bayar gaji. Bila kita naikkan responsibility, itu adalah gaji. Bila gaji, ini adalah cost. Tak ada company mana yang nak tanggung kerugian. Jadi dia tak akan naikkan orang yang tak capable. Sebab itu akan merosakkan semuanya. Merugikan company. Jadi management dia cuma pandang value seseorang. Betul. Dia tak ada macam orang ni banyak kipas, orang ni bagi kuih raya ke, tak ada. Dia tak ada benda tu semua. Dia memang akan ikut orang ni boleh bercakap dengan dia, dia boleh bercakap dengan team. Itu adalah first criteria, which is macam mana soft skill. Lah. Sebab yalah kalau director tak boleh bercakap dengan management, director tak boleh bercakap dengan team,
dia jambatan tu akan roboh. Betul. Betul. Sebab Communication tu lah. director ni adalah satu jambatan antara production team dan juga management team. Diorang tahu apa yang management nak dan diorang tahu apa yang production boleh deliver. Yes. So management akan pilih itu first. I see. Lepas tu skill diorang. Sama ada dia render artist ke, dia animator ke, dia dah sampai satu level yang kita boleh cakap macam okay, dia tahu apa yang dia buat. Dia bukan macam dekat dalam dia punya skill set pun dia masih terkapai-kapai. Yang macam contoh macam animator lah. Kononnya okay, kita nak guna Blender. Blender apa software pun tak tahu lagi. So takkan sampai lah nak jadi director tu. Jauh lagi dia kena belajar. So dia cross department punya skill lah Cross department punya skill pun important. Sebab kalau dia tak tahu apa, for example, apa audio buat, bila dia jadi director, dia akan kata audio ni mudah je kan, korang rakam-rakam suara je kan. So dia tak ada sympathy, mindset yang bahaya. understanding kat situ. Betul. Jadi itu adalah sangat important untuk director. Sebab dia kena understand semua department punya kerja. Sebab dia lah yang akan menjadi conductor yang simfonikan semua benda ni menjadi satu harmoni yang sedap. So kalau dia tak understand kat mana dia ni nak masuk, apa kerja orang ni, so dia tak boleh jadi. So saya tolak balik cerita ni dekat EE lah for director. EE. Okay, sebab untuk management kita selalunya akan lantik director. So kita akan tanya siapa assistant director yang EE nak. Siapa yang boleh bekerja dengan EE. So EE pun kata ED lah for example. Lepas tu orang akan kata asyik ED bukan nak pilih orang lain. Ni kroni lah ni. Okay, macam mana tu? Macam ni apa ni seperti mana yang saya cerita ni kan. Saya sebelum buat DSK ni saya buat PZD lah. 2 musim saya buat. Season 4 dengan season 5. Okey, season 3 separuh. Masa tu Faizu take over. Okey. So daripada sebelum ni render artist. So jadi macam Cik Kuya cakap tadi, saya memang ada understanding department apa buat apa kan. Memang ada understanding tu. Tapi bila saya perasan bila animation ni kebanyakan time bila saya explain, saya menggunakan bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi. Oh ya, saya faham. Sebagai contoh. Okey, part ni dalam skrip kata kancil melompat ke tebing. Aku nak dia bukan sekadar lompat, dia lari. Lompat. Tarik macam tu. Nampak bunyi? So itu memang style. So bila acting tu saya memang lompat dan sebagainya. Okey. Pada awal-awal career saya sebagai director ni memang ada sedikit kesukaran lah. Dan saya anggap benda tu cabaran dan saya sehabis baik explain. So tapi as overall itu dia bunyi banyak. So apabila saya pada waktu tu assistant director saya memang ED. So pilih kawan lama lah ni. Daripada musim ketiga separuh, keempat dan kelima kita orang dah develop relationship. Synergy. So bila aku cakap dia lompat ni tarik je. Tak perlu aku explain hook tu apa. Seret. So ED pun dia ada language dia lah. ED pula pergi translate dekat animator. Okay, graf ni dekat frame 240 kau tarik, kau naikkan graf Y, rotation tambah sikit. Technical terus. Technical terus. Tapi tidaklah bermakna aku sampai sekarang bodoh Okay, ini saya nak whoop. Ini whoop. Actually kau buat lagi. Tak, ini aku explain. Aku cuba explain situasi. So sekarang ni aku tahulah kat mana dah frame, tahulah graf dia apa semua. So EE belajar dengan ED lah. Betul. Actually sebagai director kita pun belajar betul. Kita jangan sombong lah. Betul. Jangan sombong lah. Kita memang kena sentiasa menambah baik kan. So adakah pemilihan EE tu lebih kepada siapa yang boleh bantu untuk improvekan diri sebagai director? Tidak. Tidak juga. Tidak. Bukan itu saja. Saya memilih siapa yang boleh lawan idea saya. Dia tak macam tadi apa yang tadi lah. Dia tak rigid lah. Yes. Dia bukan follower. Kebanyakan idea dalam DSK tu adalah proses acting dan sebagainya adalah proses perbahasan aku dengan ED. Aku nak jalan macam ni. ED kau rasa aku rasa tak boleh. Dia kena jadi rakan sparring Betul, rakan sparring. So bila dah sampai satu persetujuan, idea tu yang kita present kat bawah. So idea tu bila present kat bawah kebanyakan kalinya menang lah. Menang. Kalau tak capai persetujuan tu,
setakat ni capai lah. Setakat ni happy ending je lah Setakat semua. ni capai lah. Tapi sebab kalau atas tu dia dah bincang macam mana, kenapa nak buat ni semua, dia dah Kalau- dapat semua dah jawapan. debate lah, dah dah kalau debate. kalau tak dapat pencapaian, pencapaian Pencapaian. persetujuan. Persetujuan. Keinsan ada. Okay, Insan mampu Kena drag dalam ni. dia mampu mewujudkan dia sinergi yang supply. sama. betul. Dia Kalau- wise man. Bawa orang ketiga. Orang Lepas tu ketiga. kalau Oh. keinsan ayam juga. Betul lah, kita orang memang bawa masa selalunya masa dailies kan, dah ni selalu kita ada je tanya, aku rasa macam ni nak buat, korang rasa? Kadang-kadang best dua-dua salah. Dua-dua salah. Ada idea daripada junior senior yang best. Yang tu kita bawa. Kita memang kita kat sini lah, kat Lay Kopak, kita menangkan idea bukan individu. Betul. Betul. Itu Kita okay lah. menangkan idea. Hashtag. Itu paling Hashtag. betul. Yes, SCP power. menangkan output. Kita menangkan idea lebih daripada individu. So dia boleh berkembang lagi lah. Berkembang lagi lah. Okay. Tapi tak ada favoritism lah, tak ada. Betul. Sebab director pun boleh kena sama je. Sama je. Bila tak deliver lah. Bila tak deliver, siapa yang akan tumbang dulu, korang rasa siapa? Kita. Yang duduk depan. Betul. Depan. Yelah. Sama Dia je. kena terjun dulu lah Dia kena kan. terjun dulu. Okay, itu kalau boleh dipilih. Okay, sebab macam Putri for example kan. Faizu tak pernah work dengan Kim. Pernah. I mean secara assistant director dan director. Okay. Betul kan? Tapi untuk pengetahuan Cik Guya, saya nak cerita sikit pengalaman saya sebagai bila saya menjadi seorang director. Ini nak cerita sikit pengalaman boleh? Okay, so macam Tak bila boleh. saya Tak boleh. Takkan kita tak boleh kat podcast ni. Aduh. saya ingat bila kat podcast orang tak cakap tak boleh. Sebab kita tak boleh ada juga dia tak boleh. favoritism Boleh kat dengar. sini. Boleh. Pengalaman related lah. Related. Okay, silakan. So macam contohnya macam Cik Razuli cakap tadi, saya start journey sebagai director saya is PZD season ketiga, di mana saya direct setengah season. Lepas tu saya pass kepada Razuli lah. Sebab Lepas tu saya saya buat Putri. okay. Itu je alasan dia. Putri yang 6 episod tu. Yang Yang 6 jadi 5 ke? yang 7 jadi 6. Yang 7 jadi 6. Oh iyalah. Sekarang jadi 2 je lah. sekarang Kan? jadi 2 je. Cerita kan jadi 2 je. Sekejap. Okay, so untuk buat Putri saya masuk buat Putri lah. So pengalaman saya pertama saya adalah PZD season ketiga. Tapi bila saya buat Putri ni, saya dapati dia punya pressure dia lain. Dia lain. Pengalaman saya tak pernah macam saya dah bekerja masa saya kat situ, saya dah bekerja kat Laskopak lebih kurang 7 tahun, nak dekat 10 tahun jugalah. Tapi saya dah pernah kerja buat geng, saya dah buat UPPIN, saya dah buat PZD semua. Tapi bila saya buat Putri tu sebagai director, itu ada pengalaman pertama saya bila IP tu tak pernah ada. So dia punya pressure Pilot. Bila dia keluar tu, memang saya rasa kalau kata dia berjaya atau gagal tu memang bila dia tayang kat TV tu memang saya perlu sejuk lah. Bersyukurlah berjaya. Walaupun saya sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang lagi bila dia cakap, dah habis ke? Maggi saya pun tak sempat masak lagi. Sampai tinggalkan komen tu. Ya, tinggalkan komen. Saya sampai sekarang pegang komen tu. Maggi tak sempat masak lagi. So basically bila buat Putri tu, saya dan bila saya buat Putri tu, saya ambil team semua adalah bukan junior. Dia memang antara So ni Faizu pilih sendiri lah? Tak. Kita ambil orang yang berpengalaman, yang ada pengalaman dah betul. Sebab kita tahu bila kita nak buat technical IP ni, untuk test untuk Kristian Tunggal ni, kita kena orang yang boleh deliver. So maksudnya dia tak boleh masuknya, baru kita nak ajar animation, baru kita nak ajar modeling, baru kita nak ajar simulation. Tak. Dia memang dah tahu semua fundamental tu dan dia push lagi. Kita nak push lagi untuk sampai ke tahap movie. So bila saya kerja dengan tim dia kecil je. Tak besar. Boleh muat satu bilik ni saya rasa kalau kata kita muatkan satu tim. Macam besar je. Bayangkan bilik dia kecil saja. Bayangkan. Okay. Animator dia dalam bawah 10 masa tu. Bawah 10. Starting 4. Starting 4. Lepas tu masa tu juga kita nak explore macam mana kita nak dapat animation elegant. Untuk UPPIN dulu animation dia very keras, bukan keras, very bouncy. Sebab kita menyampaikan kanak-kanak semua. Tapi macam mana Putri nak menyampaikan kecantikan, dia lagi flow dan sebagainya. So kita memang kita kena explore kat situ R&D. So salah seorang animator yang di bawah saya adalah Kim. So dah ada lah juga dia punya sinergi tu. Dah ada pengalaman sinergi tu dan sebagainya. So bila saya cakap apa-apa pasal Putri, Kim faham. Kim tahu macam mana saya nampak semua benda. Dan of course bila dia cakap, dia faham. Lepas dia akan cerita apa pendapat dia. Dan saya akan cakap lah, kalau contohnya macam saya tak setuju dengan dia, saya akan cakap kenapa. So macam mana bila creative director and creative director
Gaduh lah. Gaduh lah. Gaduh secara sihat lah. Berbahas lah. Kita Berbahas macam lah. jom kita duduk bersama-sama. Sebab kita Iri dia bincang. selalu buang Faizu dia. Dia ambil buang terus. Dia buang dia terus. kena Dia tak ada bincang satu pun. je. Dia tak bincang pun. Jadi tak boleh buang ni macam mana Saya ni? tahu-tahu tiba-tiba awak bukan assistant director dia. Astagfirullah. Tak. Gurau. Kawan-kawan bukan. Ini internal kegurauan. Tapi macam contohnya bila saya dengan Kim, kita akan duduk, kita akan bincang. Kita memang akan brainstorm lah. Macam contoh apa yang kita setuju, apa yang kita tak setuju. Kadang-kadang sebab bila kita buat Puteri ni, macam contoh kita buat Puteri lah kan. Apa Razuri cakap tadi betul. End product dia adalah final say. Important lah. So macam kalau kata nak tak nak, impact last sekali. So macam kadang-kadang kita fikir macam okay, kalau kata salah satu idea kita tak sampai untuk impact tersebut, kita akan cuba achieve, dapatkan achievement tu lah. Maksudnya kita bawa bincang, kita bawa lagi orang masuk dalam perbincangan tersebut, semua benda sampai kita ada conclusion di mana kita boleh dapat impact tersebut. Jadi kau cakap pasal team tadi kan. Okay, Yeah. kalau Kim tadi kan, Kim buat series. Okay, diorang ni buat movie. So diorang dapat orang yang hebat-hebat lah. So lepas tu yang dapat junior. Okay, kiranya diorang ni dapat senior lah, yang dah tahu fundamental semua kan. So macam mana nak hadapi benda tu? Bila junior maksudnya it's a new team, it's a new people yang challenge baru. belum yang belum understand lagi how kita buat kerja, how dengan ini semua macam dia tak pernah kerja dengan this team. So macam mana tu? Okay, bagi Kim take it as itu adalah sebenarnya aku punya biggest challenge sebenarnya. Itu adalah satu challenge yang paling besar dalam aku punya situasi bekerja aku. Dalam keadaan kita ada movie dan kita ada special project. While mungkin ada juga benda-benda lain juga kita buat, dan manpower yang ada, kita kena work on apa yang ada. Dan tak pernah sekali kita kena terapkan dalam kita punya kerja tu alasan tau. Alasan tak boleh ada. Bila ada alasan, kau akan demotivated sendiri. Contoh alasan tu macam Contoh alasan macam, yelah aku dapat junior, Oh, macam ni je lah faham, ni. faham, Tak faham. boleh. Betul. Kau demotivated, kau akan bawa the whole team demotivated. So aku take it as a challenge lah, which is benda yang tak suka cuba wujudkan jadi suka. Macam mana? Contoh tukar mindset lah. tukar mindset lah. Okay, UI series, UPPN series ni adalah benda yang setiap minggu ada. So tak boleh lari. Boleh rehat tak? Cakap, rehat jap seminggu lah. Mana boleh, tak boleh. So Tak ada kita gaji tukar lah. Dia volume kan, Dia volume. Kita main dengan volume, kita main dengan demand. So kita tukar lah mindset tu daripada jadi team production, kita jadi team development. Team develop, kita develop team. Kita develop team. So kita dapat junior pun kita kena cater cerita kita, angle kita dari awal lagi kita dah kena cater. Cerita dia macam ni, dari awal kita nak minta, kita nak construct cerita tu, angle semua tu kita dah fikir, dah pertimbangkan. Aku ada team yang aku nak develop ni, jangan nak belanja sangat. So dari situlah, dari awal tu kontrol. Ni 5 tahun lagi boleh buat. Make sure tak ada lah 5 tahun. Kita Setahun, squeeze kan 2 lah. tahun Sebulan lah, 2 bulan ni, make sure budak ni boleh buat. Kalau tak boleh buat juga, okay, kita shift pergi dia. Kena pandai. Bagi saya, walaupun benda tu adalah cabaran, dia dalam masa kita lakukan benda tu, dia adalah benda yang menyeronokkan lah. So dia adalah ambil sebagai adventure. dia adventure lah perjalanan. sebenarnya. Adventure sangat. Sebab sometimes kita punya allocated person lah. Macam kita tahu this type of angle Orang ni lah. orang ni mesti boleh deliver. Bye-bye dah pergi kat E dah. Bye-bye dah pergi kat Faizu dah kan. Buku tu. Tapi kita akan nampak dia punya career grow bersama dengan E macam mana. Dia akan dapat experience, which is kita kena ambil the best side lah, the good side of it based on situasi tu berlaku. Tapi last dia datang balik ke situ juga kan. Lah, dia akan datang balik bersama UPIPIN dengan dia yang baru lah, which is itulah yang bagus, dan dia akan share knowledge daripada movie yang dia buat bersama dengan tim UPIPIN yang baru ni. Itu pengalaman bahagia. Bagi aku itu adalah satu ekosistem yang sangat best yang ada dalam Lekopak. Sebagai orang yang ambil resource senior daripada team series. Dengan Puteri Salih. Apa? Puteri. Saya bersetuju lah. Pun begitu, dalam tim saya sekarang ni pun ada ramai juga junior. Tapi kebanyakannya senior, ramai juga junior. So cabaran untuk junior buat movie terus. Cabaran junior untuk buat movie terus tu, saya boleh relate dengan Kim punya cabaran tu lah.
So macam Junior sekarang ni yang saya nampak, dia boleh buat, tapi mungkin library of acting dia kurang. Betul, belum dia based on betul experience. lagi. Library of acting dia kurang. Lepas tu pengawalan tempo dia kurang. So bila kita tengok kalau first review tu, dia punya acting dia, action dalam animation dia tu, dia sangat tidak bertempo dia. Ke mana korang nak pergi? Sepatutnya, mana korang nak pergi? Dia belum ada library untuk dia dapatkan karakter tu punya karakteristik. Betul. Kalau dia ada variation of timing, baru dia boleh macam keluarkan untuk create satu karakteristik kan. Elaborate sikit lah. So macam saya sentiasa galakkan junior di tim saya ni untuk sentiasa memerhatikan orang dan situation. Dia tak perlu jadi stalker. Tapi dia perlu perhatikan. Kenapa awak ikut orang ni? Director saya suruh. Bukan. Awak creepy. Dia sekadar tengok dan absorb apa yang pergerakan tu terjadi supaya dan dia kenapa. boleh lakonkan balik. Betul. Menyampaikan yang lebih menarik lah. Kadang-kadang bila kita tengok reference daripada YouTube dan sebagainya, dia tak capture lagi tau. Sehinggalah kita tengok real life kan. Contoh macam mana orang makan kat gang, macam mana dia bergurau dengan kawan-kawan. Itu semua atas nama nak memperbanyakkan library lah basically. So itulah dia sekarang ni yang saya tengah walaupun movie masih ada team development. Tapi betul. Untuk junior-junior dapat pegang movie ni, itu adalah satu, saya rasa lah, dia patut nampak benda tu sebagai cabaran dengan opportunity yang bagus. Tak senang untuk junior masuk any movie terus. Itu yang saya nak masuk point seterusnya tu. Sebab saya teringat kita itu intern buat movie. Zaman-zaman geng kan ni? Zaman-zaman geng. Okay. Intern buat movie. Intern ni baru keluar ni, budak ni boleh ni. Alhamdulillah masuk dah skopak. Betul. Masuk movie. Oh macam ni. Ingatkan buat kopi ke apa kan? Tak, memang tidur bawah buat meja apa semua kan. Tapi kalau dalam animation department, memang kita praktikkan rotation participation dalam every IP tu. Memang kita praktikkan supaya create the understanding. Create awareness, understanding, experience. Supaya diorang tak ada rasa terkecuali tau. Betul. Sebab saya yakin apabila kalau junior kita kental sikit, apabila pressure tu datang, kita kental sikit, prepare. Dia akan jadi diamond. Betul. Dia akan jadi next next Faizu, nampak next betul Kim. sayang betul diorang dengan dahsyat. diorang punya team ni. Kita mesti kan. Betul lah kan? Kita nak buat kan? Tak. Okay, so bila kita cakap pasal animasi Lekopak mendunia, sebab macam geng penggambaran bermula, semua ni pernah menang award Upipin pernah menang award di overseas. Upipin Christian Matunggal sendiri pernah menang dekat Canada sebagai dia punya script kan, special mention of script. So sebenarnya award kita ni pun dah 200 lebih, from international, from national. Dia tak kisah. Dan kita pun dah ditayangkan all over the world lah. Dekat Netflix, dekat Disney dan sebagainya, MCTV, especially kita punya partner daripada dulu. So apa yang menjadikan Upipin lah, kita cakap pasal Upipin sebab movie ni dia lain sikit dia punya tayangan kan. So untuk Upipin sendiri, apa yang menjadikan dia lain daripada animasi yang ada dekat Malaysia sekarang ni? Sebab Upipin ni yang first kali captured international audience, which is dekat Indonesia. So apa yang menjadikan dia lain daripada dulu dengan sekarang? Maybe Kim boleh jawab ni. Okay, bagi saya Upin Ipin ni one and only. Dia sangat unik dan mungkin susah untuk new IP buat something sama macam Upin Ipin. Yang ada setup family background dia begitu, latar tempatnya begitu, latar ceritanya begitu, dan cara olahan dan ekosistem yang ada dalam cerita Upin Ipin tu sendiri begitu. Segala resepi yang ada dalam Upin Ipin sendiri ada keunikan yang tidak mampu dikopi lagi. Bagi saya itu, dan dia akan kekal terus begitu lah. Bagi saya tidak mampu ada IP lain. Saya nampak ada pelbagai IP yang cuba untuk create something begitu, tapi dia tidak dapat penetration dan delivery yang sama. So kita dah 17 season, dalam series pun dah 17 season. Every budak-budak yang ada dalam karakter Upin Ipin tu sendiri membawa satu sekelompok budak-budak yang dari background begini. Dia tackle every
Inclusive every aspect dalam community masyarakat tau. Betul. Jadi dia mudah untuk disampaikan pada mana-mana masyarakat, generasi, peringkat umur dan apa juga background culture sekalipun. Tetap kita terapkan kita punya nilai ketimuran kita. Nilai ketimuran kita ni mampu menyerap masuk ke mana-mana pelosok dunia bos sebenarnya. Sopan santun kita, budi bahasa kita, kita punya budaya kita, nilai murni kita. Jadi benda-benda aspek yang begini yang saya rasa dia sangat mahal. Dan dia dah jadi macam satu khazanah lah bagi saya. Macam Kim cakap dia boleh membuat seekan-ekan tapi dia tak akan ganti Upipin. Sebab Upipin tu dia adalah satu macam image untuk ataupun pegangan untuk semua orang-orang yang membesar dengan Upipin. Saya pula suka dengan hashtag karya jiwa kita. So saya rasa memang setiap story yang kita cuba sampaikan tu dia memang dari hati. Dari hati tu satu, tapi dia akan menghala ke evergreen. betul. Contohnya Sepanjang zaman. sepanjang zaman tu dia boleh play tanpa ada apa-apa isu. Kita ambil sebagai contoh dekat Netflix kan, Fikri Sama Tunggal sampai sekarang masih kan lagi. Kadang-kadang naik sampai turun tapi top 10. Game Pengenalan Bulan ada ke dekat Netflix? Ada. Sama juga kan. So setiap raya naik. Dia dah jadi raya. Dia raya jadi If punya that festival punya benda lah aku tak tahu kan. Sebenarnya saya sebagai director, saya sebenarnya tengah belajar juga macam mana kita kalau nak create from scratch skrip macam sebegitu. Sebab apabila kita dapat imitate penyampaian skrip begitu, insya-Allah lah Kopak ni whatever comes happen, dia akan still relevant sampai bila-bila. So antara yang saya rasa resepi lah, antara yang membuatkan satu-satu cerita tu dia boleh ke arah evergreen ni, tentang tema secara keseluruhan cerita tu. Betul. Dulu apa core dia apa? Contoh kalau macam OPP Kisah Tunggal, core dia adalah kemaafan. So kemaafan tu itself dah boleh relate dengan orang. Apa benda macam mana aku bergaduh dengan adik-beradik punya lama kan, bila nak berbaik macam tu lah. And then seterusnya culture apa yang kita nak jual. Contoh macam kita untuk UPP Kisah Tunggal, kita nak jual kisah-kisah dongeng kita. Betul. Contoh macam Mak Jenin, Bawang Putih Bawang Merah kan. Siapa yang aku berlakon, siapa nama dia? Pak Belalang. Pak Belalang. Thank you. Terima kasih. Satu yalah, untunglah berlakon juga. Betul berlakon So saya rasa benda-benda macam tu apabila digaul kan, rupanya masak-masak rupanya kan. So bila disekalikan, itu yang membuatkan cerita kita ni relevan. Relevan sepanjang masa. Saya nak tambah sikit dari skrip. So bila skrip, bila kita buat Upin dan Ipin ni, dia memang betul, kita memang target adalah untuk kanak-kanak membesar dengan cerita ni. So dia sepanjang zaman, bila dia dah besar, dia akan tunjuk ke anak-anak dia pula. Betul. So anak-anak ni pula membesar, dia akan tengok bersama mak bapak dia, bersama atuk nenek dia. Jadi itu adalah benda yang menjadikan ianya sangat successful. Lepas tu kita pergi pada zaman dahulu. Memang betul, dia takkan imitate Upin Ipin. Sebab macam Kim cakap tadi kan, dia takkan ada yang boleh setara, even dalam Kopak sendiri. Betul. Tapi sebab dia punya function adalah berbeza. Untuk pada zaman dahulu, kita nak ambil balik cerita-cerita dongeng kancil. Sebab kalau kita tengok even dekat perpustakaan negara, banyak cerita kancil ni dah hilang. Sebab cerita kancil ni daripada mulut ke mulut dia cerita. So dia tak ada orang yang actually jadikan buku betul-betul. Jadi kita memang cari cerita kancil yang original. Tata bahasa, peribahasa, semua ni kita cari. Dan lagu-lagu rakyat, kadang-kadang orang confuse, mana satu lagu-lagu rakyat, mana satu lagu-lagu yang bukan. Sebab kita dengar bila ni dah selalu nyanyi kat tadika ni lagu rakyat. Padahal baru dicipta. Padahal baru dicipta. Jadi kadang-kadang dia lagu Mak Saleh yang dijadikan lagu bahasa Melayu. Itu pun satu juga. Betul. Jadi banyak benda-benda macam ni yang kita kaji masa buat pada zaman dahulu. So dia bukan untuk melawan Upin Ipin, tapi dia ada dia punya, yes, dia ada dia punya vision sendiri. Dia so senang cerita, bila kita nak buat something tu, kita kena buat benda yang tak pernah ada sebelum. Betul. Betul. Dalam Kopak formula dia adalah bukan imitate, tapi kita adalah creator. Kita kena create something. Kita yang buka jalan tu, kita buka path tu. Sebab tu macam cerita Puteri pun is very
important untuk kita lah. Kita mengambil masa yang sangat-sangat lama untuk cari Lama sangat original tu. Aduh, orang dah tunggu tu. Aku ingat kat internet je aku kena tag. Kat sini juga Kat sini lagi depan-depan. Geram aku. sebab Puteri ni even story dia sendiri kan, kita tengah Betul. mencari Story dia, originality of the story. Dia core dia apa sekarang ni? Kita boleh Yeah. cerita nak cerita boleh je cerita. Boleh Boleh. best cantik semua, tapi apa core dia? Kau dia. Aku dah ada dah 2 ini. Ayam okey apa? Oh, ya? Ha. Skrip tak ada lagi? Skrip tak ada lagi Ayam. tapi core dia Idea core dia dah ada dah. Core dia apa? Apa? Bincang nanti kita jangan Okey. cerita. Nampak. Okay, so bila betul lah, bila skrip ni bincang kan, kadang-kadang orang kata macam alah, selalu first IP je yang berjaya. Second third IP ni semua tak berjaya. Sebab ni. banyak orang cuba recreate benda yang sama. Ya, betul. Ya. Tapi macam kita, diorang akan nampak macam PZD ni tak lawan Upin dan Ipin. Dia bukan dicipta untuk melawan. Ya, betul. So kat situ dia bukan dicipta untuk melawan, tapi dia ada visi dia sendiri. Yang saya rasa kat sini sangat berjaya lah. Sebab even dekat Indonesia sendiri, memang PZD berlawan rating Upin Ipin sebenarnya. Tapi sebab kita lawan game. tapi sebab dari segi management lah, kita berhentikan pada zaman dahulu, bukan sebab tak ada tayangan, tapi ada orang tu busy buat movie. Oh. Saya tak fight pun. Ini ketentuan. Ini kita tu. Ini fatwa. Ini fatwa. Manager panggil PZD betul dulu. Fatwa. Tapi PZD akan diteruskan, sedang diteruskan. Bila EE ada orang seterusnya lah, yang dia bagi dia punya Betul. apa ni lah Blessing. kan? Blessing lah. Kau adalah next. Kena ranger-ranger sikit ke apa? Ada kita ada beberapa lah Ada. nama yang kita nak naikkan, insyaallah boleh. Okay. So apa ni last question lah kan, Okay, sebelum okay. kita Wrap up ni. Alright. So apa daripada pandangan director individually lah kan, apa yang membezakan animasi Lekopak dengan animasi yang ada di luar sana? Tak kisahlah IP apa pun. Di Laskopak kita sentiasa macam kita cakap tadi, kita nak create something baru, kita nak membawa satu value kepada society kita. Kita bukan yang buat cerita sekadar buat cerita. Macam contohnya kalau cerita lawan-lawan atau cerita action ataupun cerita cinta kelakar-kelakar, bukan ikut satu apa kata genre je saja. Iya. Bukan, kita tak ikut satu genre. Kalau So kata jadi Kak Ros dengan Abang Is tak cinta lah. itu kena tanya. Oi. Ini gosip Tidak. Gosip. Gosip. Tidak. Tapi Okey. kita punya IP ada semua elemen tersebut. Kenapa? Sebab kita ada benda yang kita nak sampaikan. Contohnya macam UPP yang kita bincang tadi, kita nak menyampaikan satu cerita di mana kanak-kanak boleh membesar bersama. So itu adalah value yang saya rasa walaupun sebagai animator ataupun director atau apa yang kita pegang, itu adalah satu kerja yang murni lah. Kita tahu. Macam orang tengok kartun, mungkin kartun, tapi kita tahu value yang kita beri kepada society kita. Saya nak add sikit, sebab tadi kita ada sentuh sikit pasal 3D dengan 2D kan. So bila kat Malaysia ni dulu banyak buat 2D, 2D, betul. kan? Jadi kita adalah first yang buat 3D. So adakah 2D ni akan kembali, dan kenapa kita tak buat 2D? Rasa E boleh jawab panjang tadi. Ya, betul. You boleh buat panjang lagi. Lagi. Bagi Kim, kenapa first soalan tadi, kenapa kita different dengan yang lain? Bagi Kim bagi Kim, kita punya produk ataupun kita punya IP semua, kita tak meniru, tak melebih-lebih inspired by. Kita membuat IP dengan siapa diri kita. Siapa kita. Maknanya originality yang kita keluarkan itu menjadi sesuatu benda yang jadikan identiti kita. Itu je. Tapi while kita boleh tengok daripada IP-IP lain di luar sana, dalam dan luar, always ada pegangan dari side konsep itu sendiri, inspired by something yang dah ada. Itu yang membahayakan lah bagi aku. Adakah Puteri tidak inspired by Disney princesses? Even dia inspired by Disney princesses, tapi intipati dalaman, culture, looks, environment, community, itu yang saya katakan lah. Identity. Dia ada identity. Kalau kita nak kata princess adalah satu benda yang di-refer, then memang satu dunia ada princess. Betul. Dia dah jadi benda umum lah. Tapi kalau princess tidur kena cium bangun, itu kita tahu daripada cerita siapa. Jadi benda macam tu tiada dalam Baguslah awak punya contoh ni. dari dalam Lekopak tak ada benda yang something macam tu. So kiranya princess tu inspired dan right lah. Inspired and right lah. Tapi kita
tetap mencari identiti kita dan keluarkan. Dan penyampaian cerita somehow, dia ada satu tu. dan somehow yang orang menanti dan nak tengok dari kita adalah siapa diri kita. Itulah identiti. Bagi Kim, untuk soalan yang Basically pertama dia tadi, boleh itulah. connected. Ya, dia boleh connected dan something yang dia boleh proud lah. Betul. Ya, Proud tu itu penting. paling penting lah. Itu paling penting untuk recreate a new generation untuk follow adalah proud. Perasaan proud tu sendiri. Dia tapi kalau kata tema yang sama yang kita bincang kat sini saya nampak is basically banyak kita tengok pengaruh-pengaruh daripada luar. Contohnya kan kanak-kanak sekarang kan tengok TikTok semua benda. So dia banyak pengaruh-pengaruh daripada barat. Kadang-kadang value tak sama dengan So is kita. it not good? Bukan tak bagus, tapi bukan value yang kita bawa sebagai Tapi Ihsan adalah pengaruh, tapi dia daripada sini kan. So basically dia tak akan overstep the boundaries. Dia akan control the value. Contohnya macam dia akan still bring ada nilai value. ketimuran tu. Nilai ketimuran, nilai kita Sopan, semua. santun. Ya. Oh, okay. Untuk soalan kedua tadi, which is apa? 2D. Dia pasal 2D 2D, tadi. kan kita start dengan 3D. Kenapa kita tak buat 2D tu? Okay. Adakah kita tak ada formula yang boleh mendunia for 2D? Uish, tidak. Sebenarnya 2D ni bagi saya dulu personal perspektif saya, 2D, 3D ataupun real life shooting is a media saja. Medium saja. Medium yang mampu kita boleh combine ataupun berjalan bersama. Betul. Ataupun digunakan di tempat-tempat tertentu dalam satu IP itu sendiri. Which is dia adalah media, tapi untuk dia jadi spesifik IP dia adalah totally setup yang berbeza. Jadi tapi bagi kami di Leko Park Production, bukan kami tidak mahu. Kami telah buat di dalam Upin Ipin ada 2D kartun, di dalam PZD ada 2D effect, di dalam movie kami ada 2D effect yang di drawn frame by frame, which is kita really capable. Cuma untuk create 2D IP yang baru, kita tunggu call je lah. Kalau ada, kita memang akan go lah. Macam tu petik management lah. Tapi kalau nak kata capable tak capable, we are really capable sebenarnya. So artis 3D ni adalah sama je lah dengan artis 2D. Artis sama. In fact, artis 2D memegang satu foundation yang lebih kukuh berbanding 3D animator. 3D animator, foundation dia adalah drawing, solid drawing. Proportioning, organic, dia punya anatomic, lepas tu dia punya silhouette. Benda tu adalah foundation yang kena belajar masa 2D. So 2D team sebenarnya memang team yang strong enough untuk run mana-mana IP, mana-mana media kalau dia nak go. Tapi kalau kita daripada 3D nak ke 2D, yes, kita ada team yang capable untuk go to 2D lah. Even kita sendirilah. So bagi Kim, bila Leko Park nak buat 2D, nantikan memang ada. Which is kalau dah tengok kalau dah tengok pun memang kita dah ada buat dalam slide ataupun montaj-montaj kita. Sekarang ni kita tis-tis je lah. Sekarang kita tis-tis lah. Jeng-jeng je lah. Tapi dia benda yang sangat exciting lah, menyeronokkan lah benda tu. Saya pula 2D. masa selalu kalau saya bagi talk kan, selalu question yang kawan orang tanya, bila Pipin nak besar? Macam biasa lah. Saya tengok crowd lah. Okay. Kalau crowd tu saya jawab je lah. Tapi kalau crowd tu ilmiah, seriah dan ilmiah, so saya akan menjawab, dia kenapa kami tak buat Pipin ni tak besar-besar, sebab kami percaya yang melentur buluh tu biar dia rebung. So apabila kita sama, apabila Pipin tu sama dengan budak kecil yang sekarang tengah belajar, tengah explore, dan dia buat benda-benda yang baik, contohnya hormati orang tua, kan, berani nak pergi sunat, kan, solat di awal waktu, kan. So benda-benda macam tu budak-budak senang nak imitate. So apabila budak tu dah dewasa pula, dia ajak pula anak dia pergi tengok. So cycle tu berterusan. So barulah mereka faham. So saya rasa itulah antara kelebihan kita berbanding dengan IP-IP di luar sana. Betul. Lah. Kita boleh buat cycle tu sampai bila-bila. Okay. So untuk menjawab 2D, 3D tu sebenarnya memang trend sekarang lah, 2D-ish. So kalau kita tengok ada satu IP tu yang buat tu pun dia dia 3D sebenarnya, tapi dia integrate, dia hybrid. So basically IP untuk pada zaman dahulu dan juga DSK ni memang kita nak imitate konsep kita memang 2D-ish, tapi sebenarnya kita buat dalam 3D. Buat fun fact sikit Awal-awal dulu memang kita buat 2D.
Okay. So awal-awal pemikiran pada zaman dahulu Memang sebenarnya. fosil dia ni. Okay. Bagus sejarah. Fun facts. Awal-awal dulu masa kita buat pada zaman dahulu memang kita ada satu team 2D. Okay. Tapi malangnya final product tu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita serap kita offer masuk dalam production, ada yang pergi render artis dan sebagainya. So dan kita kita sebenarnya PZD yang kalian tengok sekarang ni adalah 2.0. 2.0. Bukan 1.0. 1.0 tu memang totally frame by frame drawn. Traditional betul. Okay. So berkaitan tentang adakah kita bersedia tak bersedia, sebenarnya untuk projek movie di SK ni memang kita tengah set up satu pipeline dan juga kita tengah train kita punya storyboard artist untuk buat 2D effects. Ni memang hand drawn lah. So jikalau pipeline ni berjaya dan memang setakat ni kita try dekat teaser kita memang berjaya lah. So kita cuba full scale pula iaitu movie. So kalau berjaya benda ni kita tinggal petik management je lah. Bila mau bagi semua petik management dia kena try pilot lah satu kan. Try pilot satu. So ini menunjukkan yang team Leskopak sentiasa dia mencabar diri dan kita sentiasa adapt dengan trend semasa. Dan kita memang boleh buat. Dan memang kita nak kata akan buat tu terlalu adventurous sangat. Tengoklah nanti. Tunggu kan. Kita tunggu keluar satu-satu IP dulu kan. Kita susun timeline kita elok insya-Allah. Bagaimana tuan? Cik Goyah. Okay, kesimpulan lah sebab dah 1 jam lebih ni kan macam Faizu kata. Okay, terima kasih untuk semua kita punya panel pada hari ini. So apa yang boleh dikonkludkan, formula untuk animasi Lekopak mendunia ni adalah bajet yang cukup, bajet yang baik, bajet yang indah. Kita ikut bajet tu. Betul. Dengan ada set skill yang bagus di mana kita boleh berbincang, satu environment yang sihat. Kita menangkan idea. Lepas tu kita ada satu harmoni di mana ada orang yang akan jaga, which is the director. Dia akan jaga expectation from everyone untuk mencapai satu karya yang bagus. Dan juga kita kena pastikan kita di laluan yang betul lah. So bila dikonkludekan, kesimpulannya adalah semua benda ni kita kena ada satu sinergi. Betul. Sama ada ianya mendunia atau tak, kita takkan tahu sampai benda tu betul-betul keluar. Dia based on result. Yes. Bila kita dah buat cantik-cantik ni, kalau team marketing kita tak mendunia, tak jadi. Sinergi tu seterusnya pula. Sinergi tu terus dia diflowkan kepada team marketing. Cik Budi. Jadi yang importantnya adalah setiap department haruslah memainkan peranan mereka ke absolute maximum lah. Okay? Jadi rasanya kalau nak bincang memang banyak lah. Sebab IP kita pun ada 4. Kita ada Upipin, kita ada Dadu Dido, kita ada PZD, kita ada Putri, dan kita juga ada upcoming movies. Jadi nantikan semua projek-projek ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Saya host anda pada hari ini, Nona Kuya Burhanuddin. Okay, subscribe YouTube Lekopak Production dan SC Film. Follow Instagram and Facebook @Lekopak @Lekopak Film. Yeah.